Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Ahmad Mahyudin bin Mat Said, merupakan seorang pelajar di Universiti Teknologi Malaysia di dalam bidang kejuruteraan perisian. Berdasarkan subjek sains dan teknologi, saya telah ditugaskan untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertumpu kepada sains dan teknologi. Pidato saya pada hari ini ialah mengenai tenaga nuklear. Tenaga nuklear merupakan satu bentuk tenaga yang dibebaskan sama ada secara spontan ataupun secara buatan daripada tindak balas nuklear. Tenaga ini terhasil setelah berlakunya tindak balas nuklear. Tindak balas nuklear boleh terjadi melalui dua proses, iaitu sama ada melalui proses pembelahan ataupun proses pelakuran nukleus. Proses pembelahan pada asasnya merupakan proses memecahkan atau membahagikan isotop nuklear menjadi isotop yang lebih kecil dan ringan. Secara umumnya, proses pembelahan nukleus dilakukan terhadap bahan-bahan yang mempunyai isotop yang berat seperti uranium, iridium dan plutonium. Jadi, bagaimana proses pembelahan nuklear terjadi? Proses pembelahan nuklear terjadi dengan cara menembak sejenis neutron kepada atom-atom yang dipilih dan seterusnya memecahkan atom-atom tersebut menjadi atom-atom yang lebih kecil saiznya tetapi mempunyai bilangan yang sangat banyak. Sebagai contoh, bahan yang sering digunakan ialah uranium-235. Setelah neutron ditembak ke atom uranium-235, maka ia akan terpecah kepada 3 atom yang lebih kecil. Selepas itu, atom-atom tersebut akan berlanggar sesama sendiri dan akan memecahkan lagi atom-atom terbabit menjadi atom-atom yang lebih kecil. Proses ini akan berlaku secara berterusan dan akan berhenti bertindak balas setelah satu jangka masa yang agak panjang. Seterusnya, saya akan menghuraikan pula mengenai proses pelakuran nukleus. Jika proses pembelahan nukleus melibatkan proses pemecahan atom nuklear, maka proses pelakuran nukleus merupakan proses gabungan dua atau lebih nukleus atom yang akan membentuk satu atom yang baru. Suhu yang amat tinggi diperlukan untuk menggabungkan dua atau lebih atom menjadi satu. Salah satu contoh bahan nuklear yang terjadi melalui proses pelakuran nukleus ialah bom hidrogen. Seperti yang kita ketahui, setiap bahan mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Sebagai contoh, plastik merupakan bahan yang mampu membantu kerja seharian manusia, namun bahan tersebut mengambil masa yang sangat lama untuk terurai dengan sendirinya dan mampu mencemarkan alam sekitar. Bahan nuklear juga terdapat kelebihan dan keburukan yang tersendiri. Terdapat banyak manfaat yang kita boleh peroleh daripada bahan nuklear. Antaranya ialah tenaga nuklear dapat membantu di dalam proses rawatan kesihatan. Rawatan radioterapi merupakan satu kaedah yang memerlukan bantuan bahan nuklear. Sebagai contoh, bahan nuklear digunakan untuk mendapatkan imej X-ray pesakit. Seterusnya, bahan nuklear digunakan secara besar-besaran di dalam penghasilan tenaga elektrik. Dengan kewujudan reaktor nuklear, maka penghasilan elektrik dapat dijanakan bagi kemudahan pelbagai pihak. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa tenaga elektrik merupakan satu perkara yang menjadi asas kepada kehidupan setiap lapisan masyarakat. Dengan peningkatan bilangan penduduk, maka setiap negara memerlukan jumlah tenaga elektrik yang mencukupi bagi menampung bilangan penduduk di negara mereka. Justeru itu, tenaga yang dihasilkan dari bahan nuklear amat diperlukan di dalam penghasilan tenaga elektrik di samping melalui proses-proses yang lain seperti melalui proses biojisim, tenaga solar dan bahan api fosil. Apakah pula keburukan yang kita akan peroleh daripada tenaga nuklear? Terdapat banyak keburukan yang kita akan peroleh daripada tenaga nuklear. Antaranya ialah terhasilnya sisa nuklear yang terlalu banyak. Seperti yang kita ketahui, bahan nuklear memerlukan masa yang sangat lama untuk berhenti menghasilkan tenaganya. Bahan nuklear mampu mengambil masa puluhan ribu tahun, malah ia mampu mengambil masa ratusan tahun untuk berhenti menghasilkan tenaga nuklear. Seterusnya, jika terjadi peningkatan di dalam penggunaan, maka risiko kemalangan nuklear akan meningkat dengan sangat mendadak. Terdapat pelbagai contoh kemalangan yang telah dicatatkan yang melibatkan bahan nuklear. Sebagai contoh,
tragedi yang menimpa Chernobyl pada tahun 1986 di Ukraine dan telah meragut nyawa 30 orang pekerja. Bencana tsunami yang menimpa Jepun juga telah menyebabkan kerosakan pada kilang kuasa yang mempunyai bahan nuklear. Akibat daripada kemalangan-kemalangan ini, banyak bahan nuklear yang sangat berbahaya terdedah kepada masyarakat sekitar. Ini telah menyebabkan mereka dipindahkan dari tempat tinggal mereka. Selain itu, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, manusia yang terdedah kepada bahan nuklear sangat mudah diserang risiko kanser. Kebanyakan pekerja yang bekerja di dalam industri nuklear akan mudah mendapat kanser berbanding mereka yang tidak terdedah secara langsung kepada bahan nuklear. Seterusnya, kos bagi menampung penyediaan bahan nuklear amat tinggi. Ini akan menyebabkan sesebuah negara itu perlu mengeluarkan jumlah wang yang sangat besar bagi menampung kos penyediaan bahan nuklear. Akhir sekali, keburukan yang amat merisaukan adalah bakal terjadinya perang nuklear. Terdapat beberapa negara yang telah mempunyai senjata nuklear. Negara-negara ini mampu mencetuskan perang nuklear yang akan menghancurkan banyak nyawa manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Malah, kesan daripada peperangan ini, sesebuah negara mampu hilang di dalam peta dunia. Kita telah lihat kesan bom nuklear yang dilepaskan oleh Amerika Syarikat di Hiroshima dan Nagasaki. Ramai jiwa yang tidak bersalah menjadi korban daripada peristiwa itu. Mengikut catatan sejarah, terdapat 4 peristiwa besar yang melibatkan bahan nuklear. Pertama, seperti yang kita tahu, kota Chernobyl yang terletak di Ukraine telah mengalami peristiwa hitam yang amat memberi kesan di kawasan tersebut. Letupan reaktor nuklear di Chernobyl telah memaksa penduduk di kota tersebut untuk berpindah bagi mengelakkan kesan buruk dari radiasi bahan nuklear tersebut. Kedua, ialah peristiwa Three Mile Island. Kejadian ini merupakan salah satu bentuk kecuaian daripada pihak pengurusan bahan nuklear terbabit. Terdapat masalah teknikal yang mengakibatkan suhu reaktor tersebut meningkat dengan mendadak. Ianya telah menyebabkan bahan uranium di loji reaktor tersebut cair. Walau bagaimanapun, ia dipercayai tidak meninggalkan kesan yang buruk kepada masyarakat sekeliling. Seterusnya, tragedi yang menimpa reaktor nuklear Fukushima. Tragedi ini merupakan antara tragedi yang amat buruk kerana loji reaktor tersebut meletup disebabkan daripada kesan gegaran gempa bumi dan tsunami. Rentetan daripada peristiwa tersebut, seluruh kawasan yang berada di dalam lingkungan 20 km daripada kawasan loji terbabit telah diisytiharkan sebagai kawasan larangan. Sehingga kini, masih terdapat kesan radioaktif di kawasan tersebut. Akhir sekali, ialah melibatkan insiden yang berlaku di Kistim. Seperti yang berlaku di Three Mile Island, tragedi ini berlaku disebabkan kegagalan pihak pengurusan yang menyebabkan peningkatan suhu loji reaktor berkenaan meningkat secara mendadak. Terdapat seramai 300,000 penduduk yang terjejas akibat kesan radioaktif yang dilepaskan ke kawasan berkenaan. Kesimpulannya, bahan nuklear mempunyai manfaat dan keburukan yang tersendiri. Maka, mana-mana negara yang menggunakan bahan nuklear haruslah memastikan bahan tersebut digunakan hanya untuk mendatangkan manfaat. Sekiranya bahan ini digunakan bagi tujuan yang salah, maka ia merupakan satu bentuk jenayah yang amat berat kerana ia melibatkan kemaslahatan penduduk sekitar. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.